Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasul Karim Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal qatim lima sabaq nasir haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'sir. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan rahmat yang Allah berikan. Alhamdulillah, hari ini kita dapat sambung pengajian kitab. Jadi insyaAllah kita sambung kitab fiqh dulu, Tanjul Masalik pada muka surat 98. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi 'ulumihi wa 'ulumina fid darain. Allahumma amin. Berkata muallif, mandi sunat. Okey, mandi sunat. Faslun yusannu ghuslul jum'ah wal 'aidain wal kusufain wal istisqa wa min ghuslil mayyit wal majnun wal mughma 'alayhi idza afaqa wal ihram wal wuqul al makkah al musharrafah wal wuquf bi 'arafah wal tawaf wal sa'i ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمشعر الحرام وثلاثة للرب الجمار أيام التشريق. Baik, mandi untuk fasal tentang mandi sunat. Sunat kita mandi pada hari-hari berikut ataupun pada peristiwa-peristiwa berikut. Yang pertama ialah mandi untuk pergi solat Jumaat. Mandi untuk pergi solat Jumaat ataupun mandi hari Jumaat boleh juga, termasuk dalam perkara yang sunat. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ahadukumul jumu'ah falyaghtasil. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang kamu hendak pergi menunaikan solat Jumaat, maka hendaklah dia mandi terlebih dahulu. Jadi mandi solat sebelum pergi solat Jumaat sunat mandi niat mandi sebelum pergi solat Jumaat lah. Yang saya aku mandi sunat hari Jumaat kerana Allah Ta'ala. Jadi semua boleh, ada lelaki boleh, perempuan pun boleh. Walaupun perempuan tak pergi sembahyang Jumaat pun, tapi boleh dapat pahala sunat hari Jumaat. Baik. Tapi sebagian ulama kata mandi sunat hari Jumaat ni dia sampai sebelum solat Jumaat saja. Lepas Jumaat dia tak ada dah mandi sunat Jumaat. Jadi daripada pagi subuh sampailah sebelum sembahyang Jumaat. Baik, ada hadis yang kedua sebut an Sumarah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man tawaddaa yawm al-jum'ah fabiha wa ni'mat wa man ightasala fal ghusl al-afdal. Daripada Sumarah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berwuduk pada hari Jumaat maka dia telah beramal mengikut sunnah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ia adalah baik. Dan siapa yang mandi, maka mandi itu lebih afdal. Itu antara dalil sunat mandi hari Jumaat. Yang kedua ialah sunat mandi ketika mana berlaku dua gerhana kusufain, gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Sunat mandi. Jadi Allah SWT, gerhana matahari ini kita biasa tengok lah. Gerhana bulan, pernah tengok gerhana bulan? Bukan bulan purnama lah. Bulan purnama tu penuh bulan penuh. Kan waktu gerhana bulan ni bila jadi? Bila jadi gerhana bulan? Tahu tak?
Lepas tu bumi sebaris dengan matahari dan bulan kan. Jangan berlaku lah, jangan berlaku. Dan selalu kita tengok gerhana matahari kan. Gerhana matahari ni bila mana bulan lindung matahari kan, bulan lindung matahari nampaklah macam ring kan. Kalau gerhana bulan, saya cari tak jumpa gambar pun. Matahari lindung bulan, tak kot. Saya pun tak ingat dah macam mana. Ada ke? Pernah tengok? Dia cari gambar dia tak jumpa. Kalau gerhana matahari, bulan lindung matahari kan. So kita nampak macam ring tu, gelap lah sekejap. Siang tu gelap, itu gerhana matahari. Kalau gerhana bulan ada matahari, bumi, bulan. Bulan kat belakang bumi. Jadi kita tak boleh nak nampak dengan mata kasar, tak boleh nampak sangat lah. Dia hanya boleh tengok dengan mikroskop je kan. Gerhana bulan ni dia berlaku siang juga. Cumanya kita tak boleh nak nampak kan, tak boleh nak nampak. Sebab dia matahari di belakang bumi, bulan tu di depan kan. Matahari, bulan, bumi. Matahari, bumi, bulan. Yalah, bulan lepas sekali lah. Yalah. Okey. Sebenarnya kita biasa jumpa ni gerhana matahari kan, nanti memang kita boleh tengok lah ya, secara jelas. Baik, jadi kalau berlaku gerhana, maka sunat sembahyang gerhana dan sunat mandi gerhana. Dua benda kita boleh buat. Baik. Dan waktu gerhana ni, dia sembahyang gerhana ni, dia ada khutbah kan, ada khutbah yang dilakukan selepas daripada solat sunat gerhana. Baik, yang ketiga ialah minta hujan. Jadi minta hujan pun sunat juga kita mandi sebelum kita nak solat minta hujan. Solat istisqa dia bagi. Sebelum kita nak solat istisqa, kan sunat mandi juga. Baik. Kemudian yang keempat, sunat mandi kerana memandikan jenazah. Selepas mandikan jenazah, sunat mandi kerana atas sebab mandikan jenazah. Nabi sebutlah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memandikan mayat, maka hendaklah dia mandi. Jadi arahan hendaklah mandi ni bukanlah arahan wajib, tapi arahan sunat. Dan siapa yang menanggung mayat, angkat mayat kan, maka hendaklah dia berwuduk. Sama juga, hukum dia sunat. Bukanlah hukum arahan wajib, tapi arahan sunat. Jadi Allah SWT mandi jenazah ni paling afdal. Yang mandikan jenazah ni ahli keluarga lah. Itu paling afdal sekali. Kalau yang mati tu ibu, anak lah paling afdal mandi kan, anak dan suami kan. Kalau yang mati tu lelaki, isteri dia dengan anak-anak lah yang paling afdal sekali mandi. Sebab bila kita mandikan jenazah, Allah SWT, kita kena tahu ada adab ketika mandi jenazah kan. Antaranya kata ulama, mandikan dengan air suam. Ini ramai, yang ni jarang orang buat. Mandikan dengan air yang bukanlah suam sangat pun, sebab air tu tak sejuk. Tapi kita biasa mandi dengan air pipe dia. Sedangkan yang afdal mandi dengan air suam. Sebab kata ulama, bila mana roh dicampur daripada jasad ni seolah-olah terbakar. Sebab dia nak pisahkan roh dengan jasad tu. Kan macam kulit dengan isi lah, kita nak pisahkan. Dia jadi terbakar. Jadi kalau mandi dengan air sejuk, dia kata ulama, dia menyebabkan rasa sakit daripada semati. Cuma kita tak boleh dengar kan, tak boleh dengar. Jadi Allah SWT, sebab tu yang paling afdal ahli keluarga sekali mandikan. Maka kita boleh mandikan dengan lembut, dengan cara yang baik dan sebagainya. Orang mandi ni ikut skor dia kan. Dia buat biasa lah, dia mandi, dia gosok macam biasa lah. Dia tak ada apa lah kan. Sebab dia dah biasa dah kerja macam tu. Dia dah biasa dan dia pun tak rasa apa lah. Dia dah biasa lah.
So dia tak ambil kira sangat benda-benda yang kecil-kecil ni. Gosok pun gosok je, yang penting bersih je. Dan dia tak ambil kira kelembutan, ihsan kepada si mati ni kurang sangat lah. Orang ambil kira. Jadi kita yang kena mandikan sendiri. Mandikan sendiri, kapalkan sendiri, solatkan sendiri. Itulah khidmat terakhir pada si mati. Yang banyak kita dah tengok ni Allah SWT. Bila mana kita pergi solat jenazah kan, banyak kita tengok orang perempuan khususnya tak semayang jenazah. Rugilah. Di tepi semayang jenazah, lelaki pergi semayang lah. Perempuan semua dah menyembang, membawang kita bagi. Jarang saya jumpa tempat yang perempuan semayang sekali. Jarang sangat lah. Lelaki je semayang. Kan? Tak tahu kenapa. Takkan cuti semua kot. Kan? Takkan yang pergi tu semua cuti kan? Jadi kalau yang paling baik mana? Khidmat terakhir solat jenazah tu. Bukan pergi menyembang tu. Kan? Pergi hantar kat kubur tu tak ada apa. Kan? Ya nak? Air mana? Perempuan boleh semayang. Kan? Lelaki boleh semayang, perempuan pun boleh semayang. Yang tu lah nak kata apa, pertolongan orang yang hidup kepada si mati, pertolongan terakhir. Dia datang dan menyembang ziarah sebut tak ada apa sangat pun. Kepada si mati itu untuk orang hidup je. Kan dia datang bagi semangat pada orang hidup kan, dari keluarga itu untuk orang hidup. Tapi khidmat pada si mati ni tu solat jenazah. Itulah solat, itulah khidmat terakhir. Tapi tersemayang kan, itulah yang paling afdal sekali. Kan, adapun talqin tu semua untuk orang hidup, bukan untuk si mati. Kan? Baik. Apa ni kena pesan kawan-kawan jangan membawa waktu ada jenazah. Waktu jenazah kena buat apa? Kena sedekah Fatihah, baca 3 kul. Dia nak menyembah kat luar. Kan isap rokok lagi kat luar menyembah tubuh lagi nak ikut pergi kubur. Itu tak ada manfaat apa, rugi. Masuk buat tahlil ke apa ke, kan? Bahkan Allah SWT kalau lah yang mati tu ibu ayah kita ke, kan bagi tugas adik balik. Siapa nak mandikan jenazah, kan? Siapa nak baca Quran sampai habis 30 juzuk, kan? Bagi tugas. Siapa yang duduk di bahagian kepala, siapa duduk di bahagian kaki, siapa nak baca Quran, kan? Daripada awal sampai habis. Siapa yang nak kapalkan, siapa jadi imam, bagi siap, jangan bagi orang lain rugi. Kan? Sebab tu anak kita kan mesti kena pesan siap. Kalau ayah mati, mak mati, hampa sendiri kena buat. Jangan bagi orang lain buat. Baik. Sebab anak yang mendoakan ayah dia, itu doa yang mustajab waktu. Anak yang jadi imam kan, itu doa mustajab. Ataupun ayah jadi imam untuk anak dia, itu doa mustajab waktu khas, waktu mati tu je. Itu kelebihan sangat besar. Baik. Yang keempat, yang kelima, mandi selepas siuman dari penyakit gila atau pitam, termasuk juga dengan pingsan. Termasuk juga. Hadis Nabi SAW an Aisyah radhiyallahu anha qalat saqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala asalla an-nas faqulna la hum yantazirunaka ya Rasulullah faqala da'u li ma'an fi makhdab qalat fafa'alna faghtasala thumma dhahaba la yana'u فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصل الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا لي ماء في المخضب قالت فقلنا ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. الحديث متفق عليه. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW sakit tenat dan bertanya, adakah orang ramai telah menunaikan solat? Kami berkata belum. Mereka menunggumu wahai Rasulullah. Baginda bersabda, sediakan sebekas air untuk aku mandi. Lalu kami sediakannya dan baginda pun mandi. Kemudian baginda menggagahkan diri dengan penuh kesukaran untuk bangun. Tiba-tiba baginda jatuh pingsan. Selepas sedar, baginda bertanya lagi, adakah orang ramai sudah menunaikan solat? Kami berkata belum. Mereka menunggumu wahai Rasulullah. Kemudian baginda meminta disediakan sebekas air, maka kami segera menyediakannya. Selepas mandi, baginda berusaha sedaya upaya untuk bangun. Tiba-tiba sekali lagi baginda jatuh pingsan. Kemudian baginda sedar kembali dari pingsannya.
ila akhir. Hadis ni panjang lagi hadis ni. Hadis ni Allah SAW berlaku bawah daripada 10 hari sebelum Nabi wafat. Benar ni. Kalau silap 6 hari sebelum Nabi wafat hadis ni berlaku. Di Nabi SAW waktu ni demam panas. Punca Nabi demam ni ialah Nabi kena racun. Nabi kena racun ketika perang Khandaq. Lama lah, bertahun juga lah darah racun tu nak ni kan. Asbab lah, asbab. Seorang wanita Yahudi hadiah pada Nabi satu sup tulang, ada buah racun dalam tu. Dan maka Nabi makan tu kena racun ketika perang Khandaq ni. Lebih lama lah, bertahun-tahun selepas tu baru racun tu berkesan kan, menyebabkan Nabi demam kali pertama. Lepas tu Nabi sihat sikit. Jadi hari berlaku ni Allah SWT Nabi dah makin teruk dah. Panas Nabi tu makin naik. Maka bila Nabi bangun, Nabi pingsan. Maka bila Nabi sedar daripada pingsan, Nabi minta untuk mandi kan. Nabi minta air untuk Nabi mandi. Sampailah 3 kali pingsan, akhirnya Nabi minta Abu Bakar naik jadi imam. Inilah kali pertama Abu Bakar jadi imam. Selepas tu Abu Bakar jadi imam terus. Baik. Jadi berdasarkan hadis ni, sunat orang yang pingsan ataupun pitam ataupun gila, hilang akal, mandi selepas dia sedar. Baik. Jadi kalau ikut dalam hadis Nabi SAW atau dalam sirah Nabawiyah, Nabi ni sakit selama 12 hari. Sebelum nak wafat tu Nabi sakit 12 hari. Sakit demam lah, demam panas sampai Nabi minta air. Nabi ambil air, tuang kat atas kepala, bagi sejuk, air kurang sikit panas. Dan bila sedar, kan Nabi solat. Nabi solat ni Allah SWT, Nabi gagah juga pergi ke masjid. Nabi tak solat kat rumah. Sampai macam ni 3 kali pingsan, baru Nabi solat sendiri. Bila Nabi sedar, Nabi sihat sikit ataupun boleh berjalan, sahabat akan papah Nabi naik jadi imam. Kan, naik jadi imam. Jadi satu ketika tu Allah SWT dah hari terakhir. Kan, sehari sebelum Nabi wafat, Nabi sihat sikit. Nabi sempat berkhutbah kepada sahabat. Jadi bila Sayyidina Abu Bakar nak jadi imam kan, tengok Nabi dah. Nabi selok tingkap pintu rumah. Sebab pintu rumah Nabi ni bersambung dengan Masjid Nabawi tu. Dan Nabi tengok selok pintu rumah tingkap tu. Kan sahabat pusing tengok Rasulullah dah sihat. Seronok lah kan. Maka Rasulullah pun minta sahabat papa Nabi naik jadi imam, tapi Abu Bakar kekal di tempat imam juga, duduk belakang sikit je. Maka bila Nabi takbir, Sayyidina Abu Bakar pun takbir juga, takbir dengan kuat supaya orang boleh dengar takbir imam. Jadi Sayyidina Abu Bakar jadi membalikkan waktu tu, sampaikan takbir yang Nabi buat. Itulah kali terakhir Sayyidina Nabi SAW jadi imam. Baik, tapi contohnya Nabi tak sembahyang sendirian. Nabi sembahyang jemaah tak sehingga ke akhir ni. Sembahyang jemaah. Waktu sembahyang jemaah ni Allah SWT Muhammad, sebagian ulama kata fardu ain, jumhur ulama kata fardu kifayah. Dan fardu kifayah, ada sebahagian buat, sebahagian lagi terlepas. Ini penting untuk sembahyang berjemaah, bagi lelaki lah khususnya di masjid kan. Kalau perempuan sembahyang jemaah kat rumah lah. Baik. Yang keenam ialah sunat ihram. Sunat ihram. An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu annahu ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi wa ghatasala. Daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menanggalkan pakaiannya untuk mandi sebelum berniat ihram. Jadi sunat juga untuk kita sebelum pakai ihram mandi dulu. Kan, sebelum niat dah pakai ihram, mandi dulu, lepas tu baru niat dah pakai ihram. Baik. Kemudian sunat mandi sebelum masuk ke tanah suci Mekah. Ali bin Umar radhiyallahu anhuma annahu kana la yakhdamu Makkah illa bata bi Zituwa hatta yusbiha wa yaghtasil, thumma yadkhul Makkah naharan wa yadhkuru an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu fa'alahu. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau tidak akan masuk ke Mekah melainkan bermalam terlebih dahulu di Zituwa, sehingga masuk subuh dan mandi di situ. Kemudian beliau masuk Mekah di siang hari. Beliau menyebut bahawa Nabi SAW melakukan perbuatan itu.
Jadi sunat masuk ke Mekah ni, sebelum masuk ke Mekah mandi dulu. Kan mandi dulu. Jika mampu boleh buatlah. Jadi kalau naik flight tu terus parking kat Mekah tak tengok bawah. Kan? Kalau di atas flight kan. Kalau kita memang daripada tempat lain, boleh mandi dulu sebelum masuk ke Mekah. Baik. Kemudian yang seterusnya, sunat mandi sebelum berwukuf di Arafah ataupun niat untuk berwukuf di Arafah. Ali bin Umar radhiyallahu anhuma kana yaghtasilu li ihramihi qabla an yuhrim wa li dukhuli Makkah wa li wuqufihi 'ashiyyat Arafah. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mandi sunat ihram sebelum berniat ihram. Mandi sunat untuk masuk ke Mekah dan mandi untuk wukuf pada waktu petang hari Arafah. Sunat juga mandi sebelum wukuf di Arafah. Baik. Kemudian yang terakhir, sunat mandi pada hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik kan hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Baik. Kemudian ada tambahan, mandi selepas memeluk Islam. Ini pun sunat juga. Selepas masuk Islam, mandi sunat. Baik. An Qais bin Asim radhiyallahu anhu qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam uridu al-Islam fa'amarani an aghtasila bima'in wa sidrin. Daripada Qais bin Asim radhiyallahu anhu, beliau kata, aku datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana aku ingin memeluk agama Islam. Maka baginda menyuruh aku mandi dengan air biasa dan air daun bidara. Wa 'inda Tirmizi annahu aslama fa'amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaghtasilu. Dalam riwayat yang lain, riwayat Tirmizi, sesungguhnya Qais telah memeluk Islam, kemudian Nabi memerintahnya supaya mandi. Jadi sunat juga orang yang baru masuk Islam ni mandi. Sekarang ni Allah sallallahu alaihi wasallam trend masuk Islam ni menyebar dekat belah Eropah. Eropah orang bukan masuk Islam. Nama ni disebabkan hikmah berlaku ke Palestin ni kan. Ramai pakar masuk Islam. Rakyat lah, yang pemimpin lah, rakyat masuk Islam. Dekat penjara tak apa dia ramai masuk Islam. Tapi sebab nak peruntukan. Bukan sebab ni kan, bukan sebab betul-betul Islam. Kelebihan. Sebab kita dalam banyak agama kita ada peruntukan untuk orang yang mu'alaf ni. Kan orang mu'alaf ada dapat 100 setengah dalam penjara. Saya dengar dia penjara tiap minggu. Kan ramai masuk Islam. Ngaji tak mau. Pening para warden. Kan, warden pening. Dia ni masuk Islam sebab nak sekian-sekian kan dapat duit apa semua. Lepas tu bila duduk dalam blok ni, waktu ada kelas pengajian tak mau belajar. Duduk tidur dalam bilik dia. Ini pun satu hal juga lah. Kan, mungkin kalau dalam penjara nak kena buat peraturan masuk Islam, disyarat sekian-sekian kan. Boleh. Kalau kat luar ni susah. Kan, kalau nak masuk Islam, pejabat agama akan soal macam-macam lah. Dah tahu basic ke apa-apa, dah boleh baca Fatihah ke belum? Tak boleh, tak boleh. Tak dapat pendaftaran masuk Islam pun. Kan? Baik. Jadi kalau boleh Islamkan orang, kan kita ajar untuk mandi. Ajar untuk mandi dan sebagainya lah. Jadi orang Islam ni, Allah SWT, kita ni beza kita dengan Kristian. Kalau macam di belah Sabah, Sarawak tu kan, orang kata, kita panggil apa? Ustaz-ustaz Kristian ni. Adapun pendakwah Kristian ni, padri pendakwah Kristian ni, dia pergi duduk terus je tu. Dia pergi duduk dekat Sarawak, duduk kat Sabah berdakwah. Kita ni NGO lah nak pergi buat kan. Pergi 2 bulan, 3 bulan betul balik. Kumpul duit, ada duit pergi pula. Kan? Macam tu lah. Kita peruntukan kita tak ada sangat. Jadi masing-masing yang ada kesedaran, maka kumpul beberapa orang kawan-kawan pergi. Saya seorang kawan pernah pergi sana, berdakwah di sana. Bila kita punya kawan-kawan yang usah-usah pergi berdakwah di sana, yang sambut siapa? Yang padri ni sambut. Bukan kata rakyat orang biasa ni. Yang padri ni sambut, bagi rumah apa semua. Bagi kawan-kawan. Bagus semua kan. Mereka sambut, mereka bagi makan kita. Lagi kita nak pergi dakwah. Tapi nak tarik mereka punya, orang kata apa? Badan umur mereka tu untuk masuk Islam. Tapi mereka layan kita bagus semua. Jadi Allah SWT bila dah habis selesai sebulan kan, dari situ kan, tanya siapa, kenapa tolong kami kan, kami nak tarik mereka masuk Islam. Lepas ni dia kata, kami tak kamu datang sekejap je. Kami duduk sini terus, kami kahwin dengan orang sini dan kami berdakwah daripada setiap hari. Mereka masuk Islam, selepas tu kami boleh Kristian dengan mereka balik.
padri Kristian. Lepas tu di Sarawak majoriti Kristian. Di Sabah pun ada lah ramai sikit orang Islam di Sabah. Sarawak Kristian ramai, padri sana ramai. Kan yang orang Islam yang kena kuat lah, kena kuat. Dan dia, kalau ikut tu pejabat agama mana-mana negeri pun kena ada macam guru agama dakwah ni, kena jadi profession yang tetap. Jadi guru agama dakwah ada aja macam di Perak ni kan. Guru agama dakwah ada gaji 1,100 lebih kurang. Hilang lah, bukan apa sangat pun. Tapi tak tumpu 100% untuk berdakwah tak boleh. Tak mana cukup, dia kena buat kerja 2-3 kerja kena buat nak cover kan. Takat 1,200 je tak boleh. Kalau Kristian, dia pun punya peruntukan banyak. Yang datang tu pun kemas dah, siap bagi duit pada orang sendiri kan, dekat kawasan Pidu, kat Tapah kan. Dia pun dapat makan terus dia berikut je. Tukang agama waktu tu kan, tukang agama waktu tu juga. Sebab apa? Dia pun dapat miskin, boleh bagi makan, boleh bagi duit, dia pun ikutlah agama tu. Jadi mungkin tu apa ni, pihak agama kena fikirkan lah. Kena jadikan profession tetap, pekerjaan tetap untuk orang yang berdakwah ni. Bagilah gaji grade lah, ikut grade kan, berapa ke kan, supaya orang kata apa, kerja dakwah ni berjalan dengan lancar lah. Sekarang ni NGO lah banyak buat, masing-masing pakat buat, dengan saudara pakat buat kan. Jadi kalau ada apa ni kerja tetap macam tu mungkin lebih terjamin lah. Wallahu a'lam. Baik. Lepas tu kerja dakwah bukan kerja individu, dah kerja semua orang. Tapi kalau ada peruntukan dan pekerjaan itu lagi lebih smooth lah perjalanan dakwah itu sendiri. Baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Baik, insyaAllah kita sambung bab tayammum tu pada pertemuan akan datang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung kitab Tanbihul Ghafilin pada muka surat yang ke-34. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na fi 'ulumihi wa 'allamna fi ad-darain Allahumma amin. Baik, berkata Muhammad bin Sabat rahimahullahu ta'ala anhu, ketika melihat kubur, kamu jangan tertipu kerana tenangnya dan diamnya kubur-kubur ini. Maka alangkah ramainya orang yang sudah terkeliru di dalamnya. Dan jangan tertipu kerana ratanya kubur ini. Maka alangkah jauh berbeza antara satu yang pada yang lain di dalamnya. Maka seharusnya orang yang berakal memperbanyakkan ingat pada kubur sebelum masuk ke dalamnya. Baik, jadi Allah SWT, kita masih lagi dalam bab siksa kubur. Baik, kata Muhammad bin Sabat, kamu jangan tertipu kerana tenangnya dan diamnya kubur. Ingat sebelum ni kita dah jumpa kot berkenaan dengan luas kubur. Nabi sebut dalam satu hadis, kubur orang mukmin diluaskan sehingga 70 hasta. Dalam satu hadis yang lain, Nabi sebut kubur orang mukmin diluaskan sehingga sejauh mata memandang. Jadi besar, 70 hasta ni kira lebih kurang dewan ni kot kan, lebih kurang 30 meter lebih, yang 30 meter lebih persegi kan. Jadi Allah SWT luas kubur orang mukmin. Tapi orang yang kafir ataupun orang yang mati, orang yang berdosa, orang yang fasik, maka kubur itu akan disempitkan sehingga sempit semua, sehingga berselisih tulang rusuk dah sempit, tak boleh nak menyawa kan. Duduklah dalam tu selama beribu tahun. Baik, maka seharusnya orang yang berakal memperbanyakkan ingat pada kubur sebelum masuk ke dalamnya. Lepas tu kita dianjurkan untuk ziarah kubur. Yang dianjurkan untuk ziarah kubur supaya kita ingat pada mati kan. Bukan ziarah kubur ni saja-saja lah, bukan sekadar itu buat bersih kubur apa ke, tak. Kita ziarah kubur supaya boleh jadi motivasi untuk kita buat persiapan sebelum menghadapi hari kematian. Lepas tu kata Sayyidina Umar, kafa bil mauti wa'azan, cukuplah kematian itu sebagai penasihat. Orang mukmin ni ataupun siapa-siapa manusia ni, kalau selalu ingat mati, takut nak buat dosa kan. Buya Hamka tulis dalam satu buku lah, dia tulis buku dia tu mencontohkan tentang mati. Tapi bila baca buku dia tu semangat tu hidup. Dia lain macam kan.
Buku dia tu cerita tentang kematian. Tapi bila kita baca buku dia, jadi semangat untuk hidup. Buku-buku semangat untuk hidup, untuk buat amal ibadat. Orang yang baca tu dia akan buat persiapan sebelum datang hari kematian. Hebat. Lepas tu Allah SWT, orang yang sedar, kan, orang yang dapat taufik dan hidayah boleh sedar atas muka bumi ni. Apa? Orang yang boleh sedar akan kematian, orang yang sedar dunia ni hanya tempat amal ibadat, orang sedar bahawa dunia ni hanya tempat ujian. Orang tu ialah orang yang dapat taufik dan hidayah daripada Allah Ta'ala. Tapi banyak orang tak dapat taufik. Tak dapat taufik ni maksudnya dia tak sedar. Dia fikir rutin harian dia bangun pagi, pergi kerja, semayang, mau macam biasa apa semua, itu saja. Tapi dia lupa untuk amalan dia untuk hari kebangkitan tu, dia terlupa. Terlupa ni maksudnya tak dapat taufik dan hidayah. Dia orang sebab tu kita bila kita berdoa, benda utama sekali kena minta taufik dan hidayah daripada Allah Ta'ala. Taufik dan hidayah ni supaya kita sedar kita ni hamba Allah Ta'ala, dan kita ni masa kita ni hanya sekadar di dunia ni untuk kumpulkan bekal amal ibadat saja. Perjalanan kita selepas daripada ni jauh, bukan sekejap. Di dunia ni paling singkat sekali, kan, alam roh, alam rahim, alam dunia. Ini kita sedar. Maka bermula pada alam dunia ni kita akan sedar sampailah ke alam akhirat. Maka bila masuk kubur, kan, paling singkat 40 tahun duduk dalam kubur. Paling singkat 40 tahun. Sebab kata Nabi SAW, di antara tiupan sangkakala yang pertama dengan kedua, 40 sana, 40 tahun. Kalaulah hari ini malaikat Israfil tiup sangkakala pertama, maka mati semua orang, kan, tiupan yang mematikan. Kemudian tempoh nak tiup sangkakala kedua pula 40 tahun selepas tu baru ditiup sangkakala kedua, barulah manusia bangun daripada kubur berjalan kepada mahsyar. Jadi macam mana pun orang akan terkena juga seksa kubur ataupun ni'mat kubur. Ya, paling kurang 40 tahun. Dan waktu tu dia sedar macam mana kita sedar sekarang ni. 40 tahun di padang mahsyar beribu tahun. Bukan 40 tahun lagi dah, beratus tahun, beribu tahun di padang mahsyar. Kemudian hisap pula seorang-seorang, kan, hisap seorang-seorang pula ikut umur masing-masing pula. Kan, kalau orang tu balik umur 15, mati umur 60 tahun, kan, berapa tahun? 25 tahun dia hisap, 35 tahun dia hisap, kan, 45 tahun dia hisap tu seorang-seorang pula. Kan, jadi panjang perjalanan tu panjang. Kalau lah bekalan tak cukup, habis tengah jalan kan, kalau habis tengah jalan je tu je. Jadi kena pastikan bekalan kita banyak lah. Kan, lepas tu Nabi pesan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, jangan kamu tidur sebelum kamu khatam Al-Quran. Nabi pesan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah, macam mana nak khatam Quran sebelum tidur, kan? Quran 30 juzuk. Kata Nabi SAW, baca qul huwallahu 3 kali. Kan, baca qul huwallahu 3 kali. Jangan tidur sebelum baca qul huwallahu 3 kali, kerana qul huwallahu 3 kali ini menyamai pahala baca Quran 30 juzuk. Habis lengkap satu Quran. Baik. Jadi ada amalan-amalan yang kita kena buat. Kan, Nabi istighfar 100 kali sebelum tidur. Kan, kemudian baca Fatihah, baca ayat kursi, baca 3 kul ataupun 4 kul. Yang penting qul huwallahu tu baca 3 kali. Kemudian bersalawat kepada Nabi SAW dan tidur dalam keadaan berwudu. Barulah kita boleh bangun awal, barulah kita mimpi benda yang baik-baik. Baik. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala berkata, siapa yang sering banyak mengingati kubur, maka akan mendapatkan kebun dari kebun-kebun syurga. Dan siapa yang melupakannya akan mendapatkan jurang dari jurang-jurang api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, orang yang ingat kubur maka dia akan buat amalan yang banyak. Itu boleh dapat taman syurga. Orang yang tak ingat kubur maksudnya dia tak ingat mati. Maka bila dia tak ingat mati, amalan dia akan kurang. Dan dia hubungannya dengan Allah Ta'ala akan jauh. Akan jauh menyebabkan amalan dia kurang. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata dalam khutbahnya, hai hamba Allah, berhati-hatilah kamu dari maut yang tidak dapat dihindari. Jika kamu berada di hujung, di tempat ia datang mengambil kamu, dan bila kamu lari pasti akan terpegang juga. Maut terikat selalu di ubun-ubunmu, maka carilah jalan selamat dan segera-segera. Sebab di belakangmu ada yang mengejar kamu, iaitu kubur. Ingatlah bahawa kubur itu ada kalanya kebun dari kebun-kebun syurga atau jurang dari jurang-jurang neraka. Dan kubur itu di tiap hari berkata, akulah rumah yang gelap, akulah tempat sendirian, akulah rumah bulat. Ingatlah sesudah itu ada hari saat yang lebih mengeri,
mengeri, iaitu hari di mana kanak-kanak kecil segera berubat dan orang tua bagaikan orang mabuk. Bahkan ibu yang menyusui lupa terhadap bayinya yang disusui, dan wanita yang mengandung menggugurkan kandungannya. Dan engkau akan melihat orang-orang bagaikan orang mabuk, tapi tidak mabuk khamar. Hanya sesa Allah sangat ngeri dan dahsyat. Ingatlah bahawa sudah itu ada api neraka yang sangat panas dan curam dalam perhiasannya di sana. Maka kaum muslimin semua menangis. Lalu ia berkata, dan di samping itu ada syurga yang luasnya selebar langit dan bumi, tersedia untuk orang-orang yang takwa. Semoga Allah melindungi kami dari siksa yang pedih dan menempatkan kami dalam Darul Na'im, ini syurga yang penuh yang serba kenikmatan. Baik, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali berkhutbah dalam khutbah dia. Saya ingatkan tentang siksa kubur. Dan Sayyidina Ali kata, ketika mana Sayyidina Ali kata, ingatlah di sana ada api neraka yang sangat panas dan curam perhiasannya di sana. Maka orang mukmin yang dengar waktu itu semua menangis takut. Takut. Sebab apa? Takut tak tidak terpilih masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Kemudian disambung pula, di samping itu ada syurga yang luas selebar langit dan bumi untuk orang-orang yang bertakwa. Lepas tu Allah SAW Nabi sebut dalam satu hadis, barang siapa yang berdoa, Allahumma adkhilnil jannah salasan. Kata Nabi SAW, siapa yang berdoa pada Allah Ta'ala, ya Allah Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam syurga 3 kali. Allahumma adkhilnil jannah, Allahumma adkhilnil jannah, Allahumma adkhilnil jannah. Kita doa minta syurga 3 kali. Faqala jannah, maka berkata syurga, Allahumma adkhilhu jannah, wahai Tuhan, masukkanlah dia ke dalam syurga. Syurga berdoa kepada untuk orang itu supaya Allah masukkan dia ke dalam syurga. Kemudian Nabi sambung lagi, Nabi kata, siapa yang berdoa Allahumma ajirni minan nar, siapa yang, ya Allah Tuhanku, selamatkanlah aku daripada api neraka. Salasan 3 kali. Maka neraka akan berdoa pada dia, berkata Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah Tuhanku, selamatkanlah dia daripada api neraka. Jadi paling kurang dia kata 3 kali, Allahumma ajirni minan nar 3 kali. Maka bila kita 3 kali, neraka akan doa supaya kita ni dipelihara daripada api neraka. Nabi sebut dalam satu hadis yang lain, siapa yang sebut Allahumma ajirni minan nar sab'a marat 7 kali, wa huwa yamut qabla an yumsiya, dan dia mati sebelum datang waktu petang. Dia sebut waktu pagi kan, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Maka kata Nabi SAW, orang itu tidak akan mati kecuali mendapat pemeliharaan daripada api neraka. Dia jaminan daripada Nabi SAW. Dia tak akan mati kecuali dia selamat pada api neraka. Kemudian siapa yang sebut Allahumma ajirni minan nar 7 kali pada waktu petang, dan dia tidak akan mati SAW sampai waktu subuh kecuali mendapat pemeliharaan daripada api neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tambah sekali, kita baca 3 kali kan, tambah bagi jadi 7 kali, supaya mudah-mudahan kita mati selamat daripada api neraka. Satu lagi yang kita kena amal juga ialah Sayyidul Istighfar. Ini pun wajib juga amalkan. Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih, siapa yang sebut Sayyidul Istighfar ni sekali je dengan penuh keimanan, dia sebut waktu pagi sekali, waktu petang sekali, maksud subuh sekali, asar sekali, dia tidak akan mati kecuali wajib bagi dia syurga. Kata Nabi SAW, tak akan mati kecuali wajib bagi dia syurga. Maksud kena amal, kena wajibkan dia kita untuk baca amalan-amalan yang Nabi SAW ajar kan. Maksudnya orang yang mati dengan menyebut Sayyidul Istighfar, mati tidak akan bersih daripada dosa. Tapi kena pastikan dosa ni bukan dosa dengan orang kan, dosa dengan benda lain, dosa dengan makhluk lain tak apa, dengan dosa dengan orang je. Dosa dengan orang masalah juga kan, anak-anak minta maaf kat orang biar selesai. Baik, kata Uwais bin Abdul Rahman radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendapat keterangan bahawa seorang mukmin jika mati dan diangkat, ia berkata, segerakan aku. Dan bila dia telah dimasukkan di dalam lahat kubur, bumi berkata kepadanya, aku kasih padamu ketika di atas belakangku, punggungku, dan ini lebih sayang kepadamu. Dan bila orang kafir mati, lalu diangkat jenazahnya dan ia berkata, kembalikan aku. Dan bila diletakkan di lahatnya, bumi berkata kepadanya, aku sangat benci kepadamu ketika engkau berada di belakangku, dan aku lebih benci lagi kepadamu. Jadi Allah SWT, bumi ini antara makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang tiap hari tengok kita. Tiap hari dia tengok kita, tapi tak boleh nak buat apa.
tanpa izin, tanpa arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan benda fenomena alam yang berlaku ni semua ada arahan Allah Taala. Gempa buminya, rempuhnya, banjir, semua arahan daripada Allah Taala. Tapi selagi mana Allah tak bagi arahan, bumi tak boleh sendiri-sendiri dah nak ambil tindakan kepada orang yang buat dosa. Kan? Lepas tu Nabi ni, bumi ni bersumpah pada Nabi SAW. Kata bumi, wahai Muhammad, jika ada seorang umatmu yang masuk ke dalam aku dalam keadaan berdosa sebesar zarah sahaja, dan aku akan himpit tulang rusuknya, aku akan himpit dia sehingga berselisih tulang rusuk dia. Dosa sikit, semua orang ada dosa, kan? Jadi na'udzubillah min zalik, kita kena sentiasa mohon ampun pada Allah Ta'ala. Supaya mati tu tak ada dosa, kan? Mati tak ada dosa. Dia kena lazim istighfar kat lidah, kat lisan, kan? Istighfar, nampak maksiat tu istighfar. Lepas tu Allah SWT, para ulama ajar kita sebelum tidur kan kena duduk kejap 5 minit sebelum baring, kan? Tutup mata, ingat balik hari ni buat apa, kan? Kalau ada terbuat dosa, waktu tu istighfar. Tak ingat dosa lagi, kan? Istighfar. Ada dosa lagi, istighfar. Sampailah hari kita dah, sampailah waktu malam kita nak tidur tu dah selesai dah, baru boleh tidur. Jadi selagi mana ada dosa tak istighfar lagi, kena istighfar dulu. Sebab dalam kitab Jawharatul Tauhid, kan, Malaikat Raqibun Atid mencatat amalan kebaikan dan keburukan, kan. Ketika mana seorang mukmin dia buat amalan kebaikan, maka malaikat yang kanannya terus tulis amalan tersebut. Dia niat, malaikat dah tulis dah. Dia buat amalan tersebut, dapat lagi 1 buah pahala. Tapi bila mana kita buat satu amalan kejahatan, kan, dosa ke apa ke, maka malaikat yang kiri ni dia akan tanya malaikat kanan, nak tulis tak dia punya amalan keburukan tadi ni. Malaikat kanan ni akan kata jangan tulis lagi, tunggu beberapa tempoh. Maka beberapa tempoh tu kata ulama 1/3 daripada sehari. 1/3 daripada sehari ni lebih kurang 8 jam lah, kan? 8 jam, kan? 24 jam bagi 3. Selepas 8 jam tak bertaubat juga, baru boleh tulis dia punya amalan keburukan tadi. Ini antara rahmat Allah Ta'ala. Lepas tu kalau terbuat dosa, terus istighfar, terus mohon ampun supaya dosa tu diampunkan. Mudah-mudahan tak ada dosa dalam buku amalan kita. Baik. Pada suatu hari, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ketika berhenti di atas kubur, ia menangis. Lalu ditegur, kenapa engkau jika menyebut syurga dan neraka tidak menangis, tapi menangis kerana kubur? Jawabnya Rasulullah SAW bersabda, Al-qabru awwalu manazil al-akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aisar minhu, wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Jadi Sayyidina Uthman ditanya oleh para sahabat, wahai Uthman, kenapa engkau menangis ketika kami cerita tentang kubur, ataupun ketika lalu di kubur, tapi tidak menangis kita cerita ketika mana kau dengar tentang syurga dan neraka? Baik, kata Sayyidina Uthman, Nabi SAW bersabda, kubur ialah al-qabru awwalu manazil akhirah. Kubur itu ialah tempat pertama yang menuju hari akhirat. Bila masuk alam kubur, itu permulaan alam akhirat. Alam kubur itulah permulaan alam akhirat. Walaupun alam kubur ni masih kat dunia, kan, dalam bumi lagi, tapi dia permulaan alam akhirat. Maka bila selamat dalam kubur, kan, kalau berjaya masuk alam kubur, fama ba'dahu aisar, maka benda yang selepas tu akan jadi lebih mudah. Benda yang selepas tu akan jadi lebih mudah. Pergi kat padang mahsyar jadi lebih mudah. Pergi dekat hisab jadi lebih mudah. Pergi kat titik sirat pun jadi lebih mudah. Maka dia punya penanda arah dia kat mana? Dekat kubur. Kubur tak lepas, maka lepas tu lagi teruk. Jika tidak selamat dalam kubur, maka di belakangnya lebih berat daripada kubur. Kubur pun dah kena siksa, maka dekat padang mahsyar kena siksa, dekat selepas-lepas tu semua kena siksa. Na'udzubillah min zalik. Satu kubur ni penentuan. Kita kat dunia ni, kita nak tengok seorang tu berjaya ke tak berjaya, waktu dia mati kita nampak tanda, kan? Kalau seorang tu berjaya dengan ujian Allah Ta'ala, dia mati syahid, mati dalam keadaan yang baik, mati dalam suasana yang baik, itu maksud orang tu berjaya. Tapi kalau orang tu mati, Allah SWT, na'udzubillah min zalik, mati dalam keadaan yang tak elok, mati yang mukanya tak elok, dalam keadaan yang tak elok, kan, maka kemungkinan besar orang tu telah gagal daripada ujian Allah Ta'ala. Maka waktu tu kita nak masalah diri lah, kan. Kalau kata orang tu mati syahid, maka kita kena seronok,
Dan kita berdoa mudah-mudahan kita pun mati macam dia juga. Tapi kalau orang tu mati tak elok, kan kita kena minta berlindung daripada Allah Ta'ala daripada mati macam tu. Sebab tu mati ni penting. Mati ni permulaan hari akhirat dan penentuan sama ada kita berjaya ke tak berjaya hidup di dunia ni. Itu penentuannya. Bukan Tuhan kira kita banyak harta ke, berjaya pangkat darjat, sanjungan orang dan sebagainya, itu di dunia. Tapi berjaya ke tak berjaya waktu dia mati tu macam mana keadaannya? Kan mati dalam keadaan soleh, suasana yang baik, maka dia berjaya. Waktu bila seorang sahabat kami ni meninggal, dulunya Allah SWT, ada seorang sahabat meninggal waktu tingkatan 5, saya tingkatan 6, dia tingkatan 5 kat sekolah. Bila dia mati ni Allah SWT, pendek cerita, kan dia mati tak ada punca, tak ada sebab. Mati kat sekolah pada tu, kan mati kat sekolah, tapi tak ada sebab. Walaupun tak ada sebab pun doktor nak buat juga bedah siasat. Sebab apa? Sebab mati kat sekolah, kan bedah siasat pun kuasa polis, bukan kuasa mak ayah. Walaupun mak dia kata tak apa, saya rata nak saya mati semua, kan polis kata kena buat bedah siasat juga. Dia pun bedah, potong daripada atas ni sampai ke pusat, bedah nak tengok punca kematian. Kan tak jumpa juga punca kematian. Kan sedangkan Allah SWT sebelum sehari sebelum tu elok je, kan elok je. Jadi Allah SAW, kami hari itu hari minggu musim peperiksaan. 2 hari lagi nak exam. Kan dia mati hari Rabu. Dan hari Rabu. Jadi trend ataupun kata budak-budak di Mahat ni selalu, kita kalau bulan puasa ni memang tiap malam makan sehari. Itu trend. Tiap malam makan sehari, akan bangun, akan tidur awal isyak tu, lepas tu bangun pukul 12 ngapai. Sebab kita Arab semua, kan daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 6 kita Arab semua. Bahasa Melayu, buku bahasa Melayu. Buku bahasa Melayu, buku bahasa Inggeris, dengan matematik, sejarah, 4 je lah. Yang lain semua Arab, dalam lebih kurang 20 subjek bahasa Arab. Ni kena ngapai tingkatan 1 tak erti apa, ngapai di tingkatan 4, 5 ni dah pandai lah, kan. Jadi dia waktu tu dia ngafal subjek tafsir. Sampai tafsir lah, kan pukul 3 pagi. Baca kopi ready. Waktu tu kopi ready lah, dia macam kopi lah. Lepas tu kopi ready, baca satu botol penuh, kan. Okey, bangun malam, minum, lepas tu ngapai. Jadi sampai pukul 4 pagi, budak ni Yusuf, kan orang Tanjung Malim, tapi belajar di Pokok Senang, betul. Orang Tanjung Malim ni, kan ngapai pukul 4 pagi, dia jadi macam kena sawan. Dia macam kena sawan, tarik, kan. Jadi kawan-kawan ni pagi saya dengan ketua pelajar lah, waktu tu saya kena timbalan dia, kan pagi 2 ni pergi tengok Yusuf ni. Jadi apa ni, kan, kami pun pergi kat bilik dia tengok, ada sikit air dia dah pun keluar sikit, kan. Buih keluar, kan, buih keluar sebab kena tarik, ya. Tarik, buih keluar. Ni KP ni duk picik-picik apa semua, kan, tak tahu nak buat apa. Kami pun penyakit apa pun tak tahu, kan, nak bagi ubat pun. Jadi Allah SWT, saya pun baca lah 3 kul apa semua buih kat dia, kan. Kemudian dah senang sikit, tapi tengok macam teruk, kan. Maka kita pun pergi jumpa warden, kan, minta bawa hospital Kuala Nerang tu jauh lah 20 km. Bawa pergi hospital. Bila berasa kita angkat jalan, pas kita angkat dah punya jenazah lah, kan. Dah mati dah waktu tu. Kami tak tahu dia dah mati. Sebab badan dia suam macam orang hidup, berpeluh badan dia. Orang mati mana peluh, kan, orang mati sejuk. Budak ni berpeluh apa semua, tak ada apa pun. Angkat dia jenazah dia, masuk dalam kereta warden, kan, pergi hospital. Pergi hospital ke 4 pagi, kan. Doktor pun mana ada lah, kan. Doktor pun keluar tu charger tu berapa pergi? Yang tu kan, hak cas tu, kan, pun keluar benda tu, pam bagi sekali tak jadi. Kali kedua bagi pam tak jadi. Kali 3 tak jadi apa, kan. Kami bagi tahu, kata doktor tadi dia terkencing dalam slot, kan, budak ni, kan, kencing slot. Doktor kata kalau dia awak tak beritahu, kan, kalau kencing maksudnya dah tak ada nyawa keluar dah. Orang yang tengah nazak, kalau terkencing keluar apa ke, maksud nyawa sekali keluar, kata doktor lah, kan. Wallahualam. Jadi waktu tu kita pun semalam duk sembah elok je, kan, hari ni mati dah. Tak ada lah mati, tak tahu mati pasal apa. Tengah ngapai ni, mati tengah ngapai subjek tafsir Quran. Telefon mak dia apa semua bagi tahu, mak dia pun datang pagi tu juga, kan. Pagi tu juga datang,
Doktor kata nak kena bedah, nak tengok apa punca. Kan polis pun main, ketua polis nak kena bedah juga. Mana tahu punca dia kan. Mak dia kata tak payah bedah, saya tak mau nak saya bedah, saya nak tanam je. Saya dah tahu anak saya mati. Kan polis kata tak boleh, ni kuasa polis. Kena juga. Tak boleh buat apa. Saya pun tak tahu, saya kan kuasa mak ayah, kuasa polis semuanya. Jadi sebab mati kat sekolah kan. Kalau mati kat mana pun sama kan. Kalau polis suruh bedah, kena bedah juga. Doktor pun bedah sampai pukul 11 pagi. Sampai pukul 11 pagi daripada atas ni sampai ke pusat. Kan dia pun buka, tak tahu lah macam mana kan. Kita minta masuk, tak bagi. Kan dia pun lah bedah. Lepas tu dia jahit balik kan. Jahit balik tu memang nampak lah bekas jahit tu kan. Lepas tu lah doktor tulis mati terkejut, mati sakit jantung. Sebab tak ada punca kematian. Bila tak tahu punca mati, doktor akan tulis kat surat mati sakit jantung ataupun jantung gagal berfungsi. Kita pun tahu kan kalau jantung gagal berfungsi matilah. Kan kita pun tahu, tapi dah tak ada punca. Itulah dia tulis tu. Kan mati sebab apa? Jantung gagal berfungsi. Kan. Jadi Allah SWT tak jumpa juga punca. Kan. Akhirnya bawa pergi ke sekolah. Orang pun dah kumpul nak sembahyang jenazah dah. Ustaz-ustaz ni semua datang. Kan. Satu tu Syekh Nasri ada, dia nak kat sekolah. Tengok mati dan mati kami punya kawan tu elok semua lah. Kan guru kami kata dia ni mati syahid. Sebab apa? Mati berpeluh. Mati berpeluh, lepas tu dia punya jasad dia wangi. Walaupun tak mengalir air mata dia, tapi jasad dia wangi. Kan kecil tu tak berwangi pun. Waktu kami angkat-angkat dia tu tak berwangi pun, mati dia wangi. Jadi Allah SWT sembahyang jenazah. Kan sembahyang jenazah. Ustaz ni tak ada siapa pun menangis. Semua seronok, gembira sebab apa? Dia mati syahid. Kita kan pelik kan kita nangis kan. Tapi guru semua tak nangis. Guru yang ada situ semua seronok. Sebab apa? Anak murid dah berjaya dah. Jaya dalam ujian di dunia ni. Mati syahid. Bahkan guru kami lah harap tapi pun mati macam tu juga. Kan susah tadi. Lepas tu dah selesai sembahyang di sekolah, bawa balik jenazah ke Tanjung Malik. Bawa balik jenazah Tanjung Malik ni, lagi ramai orang. Mak dia tengok, siapa dia? Dia paling tak kenal pun. Pakai jubah putih semua memang. Peristiwa tu peristiwa pelik berlaku. Lepas tu bila contoh kat guru ni, guru kata yang datang tu malaikat sembahyang. Sebab kita kalau orang taman, kita kenal orang taman kita, tak kenal kan. Orang taman kita mesti jauh muka dia siapa dia, kita tahu. Tak jarang orang taman pakai jubah semua. Kan? Lepas pakai biasa je lah. Tapi hari tu biasa sembahyang jenazah ni tak kenal. Orang taman kita adalah beberapa orang kan. Penuh masjid, penuh, semua soft. Pakai jubah putih, pakai pakaian putih, pakai kopiah putih semua. Guru kami kata malaikat datang sembahyang jenazah dia. Hebat kematian dia. Jadi Allah SWT itu tanda orang yang mati dalam keadaan dia berjaya atas ujian di dunia ni. Tak tahu. Belajar mengaji lah, untuk ilmu lah. Amalan untuk ilmu lah. Sebab Nabi sebut man salaka tariqan yaltabisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Nabi sebut hadis yang lain, man kharaja fi talabil 'ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang mati dalam untuk ilmu, kata Nabi SAW, dia mati syahid. Mati fi sabilillah. Sebab itulah kot, mati kat sekolah tu, mati tengah ngapain? Mati tengah menuntut ilmu, tu mati syahid. Kan? 3 tahun 5, umur 17 waktu tu. Nah, 3 tahun 5 baru. Kan? Jadi Allah SWT dosa tak ada lagi kot. Kan? Dia mengaji setiap hari. Memang mengaji lah. Kat sekolah kat asrama ni memang penuh macam budak-budak ni kan. Pagi, sebelum subuh dah bangun dah. Lepas tu lepas subuh ada kelas. Lepas subuh, lepas tu 7.30 kelas lagi, kelas Quran sampai pukul 1, pukul 2 lagi. Lepas tu pukul 3 lagi ada kelas lagi. Sampai asar 4.30. Lepas asar main kejap. Lepas maghrib lagi kelas pula. Kan? Sampai pukul 9.30. Lepas tu prep sampai 10.30. Adalah masa kejap pukul 11 tidur. Jadi penuh nak waktu ngaji lah sepanjang masa. Kan? Jadi kalau mati tu mati syahid lah. Kan? Macam kita mengaji hari ni kan, kita keluar daripada rumah, dia untuk ilmu. Kan? Nabi sebut man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar untuk ilmu, fa huwa fi sabilillah hatta yarji', maka dia tu berada di jalan Allah sampai dah kembali ke rumah balik. Sampai kita balik rumah balik, waktu tu barulah habis dah untuk ilmu tadi ni. Jadi kalau on the way tu syahid, mati ke apa? Mati syahid. Kan?
Mati syahid. On the way tu. Kan sama ada on the way nak ke tempat belajar ke ataupun on the way nak balik. Kan mati syahid. Itu kelebihan untuk ilmu ni. Lepas tu kata ulama, amalan yang paling tinggi sekali, paling besar ialah untuk ilmu. Berbandingkan benda-benda lain. Sebab al-ilmu imamul amal. Ilmu tu ialah imam kepada amal. Tak boleh beramal tanpa ilmu. Beramal mesti kena ada ilmu. Tak boleh beramal ni ikut-ikut saja. Orang tu buat, aku pun buat juga. Tak boleh. Kita beramal, kita kena tahu dalil dia, hukum dia, siapa ulama mana yang kata. Kan kena tahu. Tak boleh nak ikut-ikut. Sebab al-aslu fil ibadah, kaedah usul kan, al-aslu fil ibadah haramun. Asal-asal pada ibadat ni haram. Maksudnya tak boleh buat ibadat tanpa ada dalil. Tanpa ada dalil Quran, dalil hadis, ijma' ulama ataupun qiyas. Saya saja nak buat, kan, saya saja nak buat sembahyang zuhur 5 rakaat. Contoh kan, imam tengah bertambah nak buat sembahyang zuhur 6 hari. Tak boleh. Kan kena ada dalil. Macam tu dengan ibadat yang lain lah. Jadi alhamdulillah kita ni amalan-amalan kita daripada dulu lagi sampai sekarang ni semua ada dalil para ulama. Sama ada baca tahlil ke, baca yasin ke, malam Jumaat kan baca yasin. Kan ataupun buat tahlil. Kan semua ada dalil daripada Nabi SAW. Walaupun sebagian orang kata mana ada dalil ni, Nabi tak mahu buat. Dia tak jumpa lagi, dia tak ada dalil. Ya, terpayah juga. Lepas tu kita belajar sampai jumpa. Ingat belajar sampai tak jumpa, dia tak mahu buat kan. Pelik sikit. Dah belajar sampai jumpa. Oh betul. Bila tak jumpa je kata tak ada. Tak jumpa lagi. Cari sampai jumpa. Baik. Baik, Abdul Hamid bin Mahmud Al-Maghuli berkata, ketika saya duduk bersama dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tiba-tiba datang kepadanya beberapa orang dan berkata, kami rombongan haji dan bersama kami ada seorang yang ketika sampai di daerah Zatis Sahifah, tiba-tiba ia meninggal. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayati kama nawwarta al-ardha bi nuri shamsika abada rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.